Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, sehatkanlah tubuh badanmu ataupun hindarkanlah penyakit. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Obati penyakit dengan sedekah. Ada satu kisah benar saya dengar daripada seorang guru, seorang syekh, orang Arab. Dia cerita ada seorang wanita ni, dia diuji dengan satu penyakit, iaitu penyakit kanser. Penyakit kanser stage 3 ataupun stage 4 macam tu lah. Dia dah tak mampu, dah tak larat dah. Anak-anak dia ni, bukan anak dia ke ataupun dia sendirilah. Dia ada seorang, dia ambil pembantu sebab dia tak mampu dah nak uruskan rumah dan tak mampu nak uruskan diri sendiri dah. Jadi dia ambillah seorang pembantu daripada Indonesia. Indonesia kan dia pergi serata juga kan sampai negara Arab untuk jaga diri dia, bantu uruskan diri dia dan sebagainya. Tapi dia pelik. Kenapa wanita ni, orang muda, perempuan, dia akan masuk dalam tandas lama. Bila masuk bilik air je lama. Sampai satu hari dia panggil, kenapa kamu ni masuk tandas lama? Mungkinlah 15 minit ke 20 minit macam tu lah. Lama masuk tandas. Kemudian bila tanya, yang perempuan ni pun jawab, kalau aku beritahu janganlah kamu marah. Tak, aku bukan nak marah, tapi aku menimbul persoalan kenapa kamu berlama-lama sangat dalam bilik air. Lalu wanita ni berjawab, ini kisah benar cerita zaman sekarang lah ya. Wanita ni pun jawab, sebenarnya aku masuk ke tandas sebab aku membuang air susuku. Kenapa kamu buang? Puan, sebenarnya saya ini ada anak kecil baru berusia dalam 2 bulan lebih. Aku datang kemari untuk mencari rezeki sebab hidupku sangat miskin. Bila aku dapat tawaran ni, dapat pekerjaan ni, aku meninggalkan anakku yang kecil di Indonesia sana. Umur baru 2 bulan lebih. Dan setiap kali dah bengkak susu, maka aku pergi ke tandas untuk keluarkan susu. Bila majikan perempuan ni dengar, dia kata, sekarang persiapkan diri kamu balik terus. Kesian anak kamu. Lalu dia kata, wahai maksudnya panggil apa? Ibu macam tu lah kan. Ibu, kalau saya balik, bagaimana anak-anak saya yang lain, bagaimana keluarga saya di kampung? Kami tak ada duit untuk belanja. Sebab mereka menunggu-nunggu, mereka bergantung kepada hasil pendapatanku ini. Lalu apa jawapan yang majikan ni kata? Kamu balik, aku akan beri gaji penuh sepanjang 1 tahun. Kamu balik, susukan anak kamu, aku akan bagi gaji penuh sepanjang 1 tahun ke ataupun sepanjang 2 tahun macam tu lah. Lepas tu dia pun balik, subhanallah. Nak cerita, ringkas cerita, bila time check up pergi jumpa doktor untuk cek keadaan dia bab sakit kanser ni. Doktor sangat terkejut. Selalu doktor tanya, apa yang makcik buat? Sebab bila kita cek sel kanser dah tak ada. Sehat sepenuhnya, apa yang kamu buat? Lalu dia kata, aku tak ada buat apa-apa, tetapi mungkin sedekah yang aku beri kepada pembantu tu lah, ia terus bagi duit untuk cukup belanja 1 tahun. Mungkin itulah asbab Allah angkat sakit ini daripadaku. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya di sana ada banyak kisah tentang keajaiban sedekah. Sebab itu ada orang anak sakit ke, cucu sakit ke, lalu masa nak letak ni, ya Allah, sekiranya sedekah ini engkau terima, ya Allah, angkatlah sakit ini daripadaku. Kalaulah sedekah ini engkau terima, ya Allah, niat sungguh ikhlas kerana Allah, ya Allah, angkatlah sakit ini daripada suamiku, daripada cucu, daripada anak dan sebagainya. Sebab apa hadis Nabi, sembuhkanlah ataupun larikan ataupun jauhkan, sehatkanlah tubuhmu daripada sakit itu melalui dengan cara bersedekah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi dengan itu insya Allah, sebelum lancar, jangan lancar lagi, sabar lagi. Bila kita sebut tentang sedekah tu kan, bila kita nak holor dalam tabung ataupun dalam apa-apa lah orang bagi, kadang orang sebarkan envelope dan sebagainya, ada tu beg orang sebarkan. Kita jangan rasa kurang apa-apa daripada duit kita. Kita kena rasa macam mana kita sedang masuk dalam poket sendiri. Kalau kita rasa masuk dalam poket orang lain, masuk dalam poket madrasah, masuk dalam tabung madrasah, mungkin kita akan berkira-kira. Tapi kita ambil, bila buka beg duit, kita ambil nilai yang mungkin paling tinggi pada malam ini, contohnya lah. Kita bayangkan kita masuk dalam akaun kubur kita. Masuk dalam akaun kubur.
Contoh kalau ada orang meninggal, bukan orang meninggal, kita ada berapa akaun? Ada orang kaya dia buka 2-3 akaun. Bank ni ada, tabung haji ada, ASB ada. Dia simpan duit dalam akaun ni. Bila dekat nak mati, boleh tak dia pesan kepada anak-anak dia, nanti mak dah meninggal, bukalah akaun ni, besarkan kubur mak. Pasang aircon nak bagi sejuk, panas dalam tu nanti. Buka lampu, pasang lampu, boleh tak ni? Nak renovate semua ni? Memang tak boleh lah. Tapi ada satu akaun yang kita akan buka dalam kubur besok, iaitu namanya sedekah. Sebab itu bila kita sedekah, berapa pun kita bagi, sepatutnya kita lebih gembira daripada orang yang terima. Orang tu terima RM10, dia seronok, terima kasih makcik bagi RM10 banyak ni, tak apa. Wajah kita sepatutnya lebih ceria daripada orang yang terima sedekah. Sebab apa? Duit yang kita beri itu masuk dalam akaun kubur kita, ia berganda sampai 700 kali ganda. Orang tu dapat RM10, kita mungkin boleh dapat sehingga 700 kali ganda. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Setiap sedekah yang kamu berikan, ia akan bercambah menjadi 7 bulit. Dan setiap bulit itu kepada 100, dan 100 itu boleh pergi kepada 700. Allahu Akbar, subhanallah. Sejauh mana keikhlasan kita.